Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rezeki, salam Malaysia Madani. Bersama dengan saya sekali lagi, Kaunselor CTF dalam podcast Heart to Heart, Kaunselor CTF Fit LCK. Dan untuk episod kali ini, kita akan bawakan seseorang figura dalam bidang kaunseling di UPM juga, iaitu sebenarnya sahabat saya, ya, daripada universiti yang sama, belajarnya dan kemudian bekerja pun universiti yang sama. Jadi figura itu yang saya maksudkan adalah Encik Muhammad Rizwan Zambari, ya, pegawai psikologi kanan daripada bahagian kaunseling UPM. Apa khabar Wan? Alhamdulillah, syukur. Luar biasa hari ni. Hari ni rasa macam berdebar pun ada sebelah sahabat lama yang memang sangat hebat. Jadi seronok hari ni dapat bersama. Alhamdulillah. Terima kasih sebab sudi untuk hadir ke studio kita. Dan untuk hari ini, berbeza dengan episod kita yang sebelum ini, episod kita kali ini adalah kaunselor. Boleh bantu saya? Selalunya bila kita sebut kaunselor tu, ramai yang memahami tentang ada masalah, kan, ada isu-isu baru nak jumpa kan. Tapi sebenarnya kaunselor tu untuk apa, Cik Wan? Untuk permulaan. Okey, baik. So sebenarnya kaunselor ni adalah seorang sahabat sebenarnya. Sahabat yang sentiasa kalau boleh didampingi tu sangat hebatlah. Dia sebagai penyelamat. Kalau kita boleh angkat sebagai penyelamat dunia tu besar sangat. Tapi kalau kita kaunselor ni berada di setiap rumah tu dah hebat. Suami itu kaunselor, abang itu kaunselor, sahabat itu kaunselor. Jadi dia adalah pendengar, dia adalah orang yang memahami, dia adalah orang yang tempat kita luahkan segala-galanya. Maksudnya intipati kepada perkataan kaunselor itu adalah pendamping. Yes. Ya, bukan hanya mendamping begitu saja ya, para penonton, tetapi boleh membantu. Betul. Ya, memahami, kemudian mendengar, merasai. Dan benda ni payah juga nak berlaku kan dalam rumah. Susah sangat. Susah. Apa sebab susah tu? Okey. Pertama sekali sebab counselling ini dia kena ada ilmu lah. Bila kita ada ilmu, kita nak praktis. Itu yang susah. Bila praktis, kita dah dapat kita dah jadi sebati tu, automatik lah kita akan jadi faham? 24 jam. 24 jam. Jadi macam talian kasih. 24 jam 24 ya, kaunselor jam. Bertugas. Jadi ini kaunselor dalam rumah. Suami pun ada ilmu kaunseling. Ibu pun ada ilmu kaunseling. Abang ada ilmu kaunseling. Tepat sekali. Betul. Okay. So dalam pengalaman lah, tertekan tak dengan jawatan kaunselor? Ini kalau kita nak cerita T biasa saya panggil T kan. Pada awal ya, ramai yang tak tahulah. Saya cuba mengelak lepas pada graduate tu, cuba mengelak sebab tanggapan ataupun kita bila jadi kaunselor, kita kena ada berpakaian kaunselor itu 24 jam. Kan. Kalau kita nak jadi 8-5 kaunselor senang. Semasa kita jadi menjalankan tugas tu, kita boleh fokus jadi kaunselor. Tapi selepas itu yang susah. Maknanya masa kerja tu topeng kaunselor. Topeng kaunselor. Lepas tu buang topeng tu. Jadi abah, jadi daddy, jadi ayah. Itu yang kata, ini kaunselor ke? Kat Jalan Raya ni kaunselor ke? Kat Semakit ni kaunselor ke? Jadi kaunselor ke macam tu? Tak ada rupa kaunselor pun. Contohlah. So maknanya ada perasaan itulah. Tapi lama-lama bila saya dah cuba dalam tempoh 6 bulan tu tak memohon jawatan kaunselor, akhirnya pakcik kata mohonlah belajar bidang kaunselor, bidang kaunseling. So mohon, bila kita memasuki dalam kaunseling ni, barulah kita rasa macam inilah sebenarnya. Kan dia dah apa yang sebenarnya tu? Itu sebenarnya kita rasa seronok. Kita rasa seronok sebab kita dah belajar. Tinggal nak praktis saja. Bila praktis tu kan benda yang mudah, kita dah belajar untuk kita praktis ilmu yang kita dah ada. Macam kita belajar buat kek lah. Belajar, dah faham, dah tengok YouTube berpuluh kali kan. Cuba praktis, jadi ke tidak. Kek pisang tu jadi kek cheese ke apa kan. Okey, faham. Betul. So maksudnya dia punya perasaan itu. Tapi bila dah masuk tu, Alhamdulillah, inilah kerjaya membantu diri.
dan dalam masa yang sama membantu orang lain. Jadi kepada para penonton yang menyaksikan program kita hari ini, sekiranya ada tajuk, ada topik, ada isu yang anda rasa nak tanyalah dengan kaunselor CTF untuk podcast kan, so boleh komen di ruangan komen. InsyaAllah kita akan ambil tindakan, kita akan sediakan untuk anda untuk topik-topik yang selayaknya untuk anda. Baik, bagaimana intervensi kaunseling tu kalau yang ada macam kes kesihatan mental? Kaunselor boleh membantu ke, ataupun memang kalau kes yang mental ni hanya untuk psikiatris? Mungkin Cik Wan. Okey, baik. Right. Kita ada kita punya garis sempadan lah. Garis sempadan. Kalau sebab semua kaunselor boleh membantu peringkat awal. Maknanya kita membantu, kalau kaunseling kita membantu klien yang normal. Normal. Mana garis padan bila kita lihat simptom-simptom itu berdasarkan inventory kan, contoh kita buat pedas dan sebagainya, kita tengok dia dah mula ke arah tidak normal lah. So itu dah garis padan psikiatris, psikologis di setting hospital. Jadi kalau untuk peringkat awal tak ada masalah, insya-Allah semua kaunselor boleh melakukan. Boleh mendengar, boleh membantu meredakan, terutama tahap tekanan yang tinggi itu, dan ke tahap kebimbangan yang sangat tinggi itu boleh kita kurangkan, boleh kita redakan. So itu peringkat awal, maknanya rescue lah. Okey, maksudnya rescue ataupun mencegah. Mencegah. Okey. Betul. So sebab itu kaunseling ni, tuan-tuan dan cik puan, adik-adik yang menonton kan, kita ada 3. Betul. Satu, kaunseling itu untuk pencegahan. Kedua, kaunseling itu untuk perkembangan. Dan yang ketiga, kaunseling itu untuk pemulihan. Jadi kalau untuk yang ada masalah tu pergi kepada pemulihan. Yang belum ada masalah pergi kepada pencegahan. Yang rasa nak berkembang ni, bukan berkembang badan apa, tapi macamnya nak berkembang dari segi profesional dia, career dia, personality dia. Jadi dia pergi jumpa kaunselor untuk perkembangan. Okay, betul. Kaunselor perkembangan ni termasuk dalam kita educate dia. Dalam kaunselor pendidikan, kita enhance dia punya knowledge, kemahiran dia. Ada teori yang digunakan tak? Pendekatan yang Cik Wan gunakan sepanjang tempoh kerjaya. Dah masuk berapa perkhidmatan? Tahun ke berapa? Tahun ke-20. Tahun ke-20. Kita sama sebenarnya, 20 juga. Tapi masih muda remaja. Tapi tengok CTF lagi jauh muda daripada saya. Okey, silakan. Okey, baik. Kongsi sikit. Kalau ikut pendekatan saya masih menggunakan REBT lah. REBT kan. So ada belajar sampai peringkat CBT tapi belum cukup mahir lagi lah. So kebanyakan pengamal-pengamal yang untuk menangani kesihatan mental ni, the bestnya CBT lah. CBT, ya. Saya pun buat Neo CBT. Terbaik. Daripada REBT kepada CBT, dan sekarang ini kepada Neo CBT. Dia lebih pantas. Lagi pantas. Maksud dia, kena bagi tahu sikit apa tu REBT, Cik Wan? REBT ialah Rational Emotive Behavior Therapy. So dia punya pelopor atau pengasas dia daripada Albert Ellis. So kita macam melihat manusia itu rasional atau tidak rasional. Okey. Ada orang cakap dia buat sesuatu tindakan tu pada ketika itu pada dia rasional. Itu tindakan paling rasional. Tapi bila tengok pada sudut pandang norma masyarakat, benda yang dia buat tu tidak rasional. Macam mana kita boleh bantu tu? Okey, di situlah dalam tempoh dalam sesi kaunseling itu kita meneroka. Dalam meneroka kita menyoal. Di situlah berlaku kata apa provokasi. Kita menyoal, adakah ia normal di peringkat masyarakat? Adakah normal perbuatan itu? Adakah diterima? Di situ kita melihat sudut pandang dia. Itu ada kontra antara pandangan diri dengan pandangan sebenar masyarakat. Di situlah kita buat provokasi. Alright. Maksudnya harap penonton yang mendengar tu jelas ya. So saya terangkan tadi kalau macam REBT, so dia pergi kepada CBT. CBT tu Cognitive Behavior Therapy. Itu terapi tingkah laku ya, kognitif tingkah laku. Maksudnya kalau kita nak ubah tingkah laku ni, kita bukan ubah dia secara terus menerus macam tu, tapi kita ubah pola pemikiran dia. Daripada apa yang dia fikir akan pergi kepada apa yang dia rasa, perasaan dia. Daripada perasaan dia tu dia akan pergi kepada tingkah laku dia. Jadi individu ni akan berubah tingkah laku disebabkan corak fikir dia. So Neo CBT dia lebih pantas. Dia tengok je, scan aja, okey, dia punya pemikiran dia begitu. Terus dia halakan kepada kalau buat ni apa jadi? Kalau buat tu apa jadi? Jadi klien akan faham, oh saya buat ni
macam tak jadilah saya punya study. Study tak menentu. Jadi bila saya ubah ke sini masa study saya, alhamdulillah saya lebih faham, saya lebih fokus macam tu lah. So tu university. Okey, ini bukan masa saya, masa Cik Wan. Apa peranan kaunselor ni? Adakah kaunselor ni tunggu aja klien datang? Ataupun kaunselor ni memang dia akan pergi, dia buat program-program. Dia ada yang datang pada saya juga Cik Wan, dia kata, saya takut nak jumpa kaunselor. Serius no. Serius macam mana tu saya tak teroka lah, tapi katanya serius. Mungkin Tak isem kot. Cik Wan mungkin boleh ni komen sikit peranan kaunselor dan apa kaunselor boleh buat. Sebenarnya dia kaunselor ni satu peringkat yang mana kita kalau kita lihat kalau kata kita punya guru kata dia satu ilmu yang dinamik lah. Dia berkembang ikut arus masa. Kalau kita tengok dulu peranan kaunselor mungkin kita hanya melihat, kita mengajar guru kaunseling, lepas tu kita duduk di bilik dan menunggu mana-mana yang senarai-senarai pelajar-pelajar di sekolah kan yang bermasalah ataupun di peringkat remaja, universiti dan sebagainya. Dan sekarang di setting organisasi yang ada masalah disiplin, masalah itu semua kata apa maknanya peranan itu hanya menunggu untuk merawat. Tetapi hari ni dah berubah kan. Mana kaunselor sendiri kena ada banyak elemen kata apa pencegahan dan perkembangan itu. Betul. Jangan hanya menunggu untuk rawatan saja. Itu dia ada perkataan intervensi tu. Yes, betul. Intervensi tu kita intervene dia. Kita santuni dia. Kan? Jadi yes. Terima kasih alhamdulillah. Hari ni dapat kredit segitu So kita santuni, maksudnya kita cakna emosi dia, kita peduli diri dia. Jadi cara kita bercakap, cara kita layan tu tak sama lah kan. Jadi berbanding dengan mungkin figura yang lain, pendekatan yang lain. Itu special dah. Sebenarnya kita ada banyak lagi soalan. Banyak lagi ni nak tanya kan. Kalau boleh mungkin kita sambung lagi episod kita kan. Tapi kita rehat sebentar, kita saksikan VT dari LCK. Tahu tak LCK tu apa? LCK macam famous lah. Nama tu pun agak sangat famous. Jadi kita saksikan Amir dan Is dalam slot LCK. Saksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, apa saya boleh bantu? Abang yang berlakon jadi orang gila minggu lepas ke? Itu bukan. Itu mungkin pelanduk dua serupa. Siapa abang? Saya kaunselor pakar. Wow. Dah gila ke? Belum. Sila duduk. Cepat tu sampai ke sini Bagian selangkah je. So, Amir, tell me your story. Betul. Orang kata semua saya mental. Tapi saya rasa saya tak mental. Apa masalah saya ni sebenarnya? Mental lah tu. Mengikut definisi pesakit mental, mereka ada beberapa ciri-ciri khas. Sebagai contoh, awak ada rasa cepat marah. Mana ada kaunselor? Saya mana ada marah. Saya okey je. Tak marah ya? Okey. Awak ada rasa kelesuan? Tak ada kata. Saya agak dia pun rasa gagah ni. Saya gagah ni. Nampak sangat tak ada tu. Memang tak ada. Dan mungkin awak ada perbezaan personality yang berbeza-beza, kerap berlaku pertukaran. Hoi. Kau ni personality berbeza ke kena rasuk? Aku rukiah juga ni kan. Okey, kalau ikut awak punya keadaan sekarang ni, saya rasakan awak berada di zon merah. Zon merah. Assalamualaikum. Wah, dah sampai dua-dua. Alhamdulillah. Okey, dah kenal siapa LCK. Kenal sangat kan? Kenal. Kalau program dekat UPM ni, kalau bukan diorang kat pentas, orang lain tak adalah. Handsome dan ganteng.
Saya minat juga sebenarnya untuk pengacaraan ni. Okey. Kalau Wan kenal kan, saya dekat UM apa kan, saya selalu bidang Hebat. pengacaraan ni memang saya lah. Tapi Hebat. bila datang ke UPM tak boleh lawan dengan Nak, LCK lah. nak bongkar rahsia ke? Tak, Tak payah. tak Tak payah. payah. Okey. Jadi jadi dengan LCK ni itulah kita bawakan LCK secara khas ya Okey. untuk kita beri gambaran kepada penonton kita. Inilah kisahnya di sebalik yang kita sebut kesihatan mental, gangguan kesihatan mental. Okey, jadi kita sambung balik boleh? Boleh, Ya. boleh. Jadi apa rahsia yang nak dikorek tadi tu? Okey. Okey. Boleh kongsikan tak sumber rujukan, sumber bantuan yang disediakan oleh bahagian kaunseling UPM kepada warga kampus? Okey, alhamdulillah. Okey. So setakat ni macam kita faham pelajar-pelajar terutamanya mereka mungkin dari segi transport masalah pengangkutan, lepas tu segi masa mereka. Jadi kita mempermudahkan mereka. Kita ada talian WhatsApp Okey. so kita juga memperkenalkan telecounseling untuk Nombornya? mereka. Nombornya mungkin kita akan sediakan, tak hafal. Kita akan ada sediakan di ruangan ni insya-Allah. Kan, Ada tertera nanti di ruangan skrin kita nanti boleh hubungi talian itulah. tersebut. Dia bukan tak hafal, kita butuhkan nombor daripada nombor dahulu sebelum PKP dan kita ubah ke nombor yang baru. Ya, nombor faham. baru. Tapi nombor isteri ingat tak? Nombor isteri tu ingat, dia ada 2 nombor. Nombor saya ada tak? Ada. Ada, save ya? Okey. Save. Okey. Alright. So, ada juga stigma tentang kaunseling ni. Sama juga stigma tentang kesihatan mental. Kan? Untuk stigma kaunseling ni, tak nak jumpa kaunselor sebab saya tak ada masalah. Well, saya boleh uruskan masalah saya. Betul. Saya boleh lagi survive. Jadi, saya tak nak jumpa kaunselor. Komen. Okey. Sebenarnya bila ada pandangan stigma macam tu, maknanya dia belum mengenali kaunselor. Kalau dia mengenali kaunselor, dia akan nak datang. Dia rasa lebih seronok untuk bersama kaunselor. Kan? Kalau saya lihat klien-klien saya yang dah biasa dengan saya, lebih pada 10 sesi. Sebab ikut masalah isu dah selesai, tapi datang untuk perkembangan, datang untuk tanya pandangan. Okay. Kadang so maknanya isu pertama tu dah terminate, dah tamatkan, tapi dia datang lagi untuk perkembangan diri. Buat ujian dan sebagainya. Dan hari ni ramai yang di antara kita yang nak bercerita kongsi kisah-kisah gembira, tak ada orang dengar. Bukan saja kisah-kisah sedih, kisah hibur, tapi kisah-kisah gembira. Orang tak suka. Dia ada istilah show off tu. Macam mana tu? Yes. Komen sikit kaunselor. Show off tu. Kalau bercerita, berkongsi tu dia kata show off. Jadi komen sikit secara positifnya. Sebenarnya kita manusia, kita kalau ikut falsafah ataupun kita punya pandangan terhadap manusia, kaunseling itu melihat manusia suka dihargai, dipuji. Jadi mungkin mereka-mereka yang tidak ada ilmu yang begini kan, jadi mereka melihat mereka ni show off. Sedangkan mereka ini mungkin berkongsi kegembiraan. Jadi kita sepatutnya menyambut, melihat itu satu benda yang bagus. Kita raikan. Dan doa untuk diri kita. Yes. Saya terpanggil untuk berkongsi sikit lah. Ini bukan korek, tak korek saya cerita. Macam di social media kan, bila kita ni dikenali sebagai kaunselor. Jadi ada juga sahabat-sahabat kita dalam talian kan yang tak kenal kita, tak pernah jumpa. Tapi melihatkan apa yang kita kongsikan tu, dia ada terpanggil rasa untuk berkongsi. Jadi kalau pergi ke Instagram saya, TikTok saya dan juga Facebook saya, memang banyak mesej yang bertanya, boleh tak nak tanya pandangan, boleh tak. Maksudnya kalau kita sebagai seorang kaunselor tapi kita tak introduce ataupun kita tak kenalkan diri kita pada khalayak, apa yang kita boleh bantu, maka ramai lagi di luar sana yang tak dapat kita bantu. Yes, betul. Jadi kalau kita nak gunakan perkataan show off, jadi tak ada yang boleh jadi usahawan berjaya sebab Alif Syukri tak share kejayaan dia. Dia tak pertontonkan, jadi orang tak percaya, tak yakin kan. Jadi bila dipertontonkan, jadi dia ada sumber rujukan dan memberi bimbingan lah kan. Setuju tak? Setuju. Sebenarnya macam kalau kita nak selain kena kita menunjuk contoh Alif Syukri kan, kekayaan, kemasyhuran ataupun produk dia, dia sebab untuk orang yakin, orang kenal mula-mula orang lihat, lepas tu orang mula yakin. Macam kita perkhidmatan kaunseling kita nak memperkenalkan perkhidmatan ini. Ada yang tak tahu kan, contoh yang kaunseling perkahwinan. Lepas tu
orang nak tahu pakar ke dia. Jadi itu kita kena selalu bercakap, Betul. berkongsi. Berkongsi Jadi ilmu. datang keyakinan itu. Betul, setuju sangat. Jadi dia tak ada istilah show off. Tak Zap, ada. tutup dia bergantung kepada kalau dia OCBT tadi tu corak fikir. Betul. Corak fikir tu dia ada kait sikit lah, maksud sikit ilmu psikologi warna. Terapi warna, dia ada dekat sini ni, dia panggil third eyes chakra. So itu persepsi. So daripada kepala dia, minda dia pergi pada persepsi. So persepsi dia pergi kepada lisan dia. Lisan dia pergi kepada hati dia. Jadi kalau dia nampak benda tu negatif, persepsi dia pun negatif, maka dia takkan dapat benda yang positif tu. Jadi nak dapat yang positif, jom jumpa CTF. kaunselor. Kena masuk Okey. kelas. Baik. Okey, secara keseluruhan ni dalam menangani kes kesihatan mental. Jadi kaunselor juga boleh membantu, Betul. tetapi pada asas, Pada peringkat asas, permulaan lah. permulaan untuk screening. Betul. Untuk Okey. screening. Dan sekiranya dah screening tu dah dapat klien ni ada isu mental. What next? Apa seterusnya? Okey, kebanyakan bila kita selain kita screening, ada juga ada kalanya kita juga menghantar mereka ke hospital Okey. So ada kalanya kita sebagai itu kata penyelamat lepas tu lepas habis tu doktor psikiatris kebanyakan mereka akan refer back akan minta sebagai kaunselor untuk buat pemulihan ataupun sebab mereka mungkin pertemuan dengan doktor psikiatris sebulan atau 2 bulan sekali. Tetapi selebihnya doktor psikiatris berkata kaunselor tolong untuk pulihkan dari segi emosi, sokongan, perkembangan untuk klien untuk kita kata apa, kita peringkat kita bukan setakat habis pada psikiatris saja. Kita akan berterusan. Dia satu package lengkap. Yes, package Maksudnya lengkap. jumpa kaunselor, next kalau ada isu mental jumpa psikiatris. Dalam proses psikiatris tu akan jumpa balik kaunselor sebagai sokongan, dokongan dan bimbingan untuk terus menerus dapatkan bantuan untuk pemulihan kan. Betul. Alright, faham. Pernah tak klien jatuh cinta? Wow, menarik. Sebab dah percaya tadi kan, lebih percaya, memahami. Tak ada tempat lain yang memahami. Yang ini je, ada tak? Dan apa etika yang terlibat kalau ada kes tu berlaku? Dia kita dapat rasa kan, sebab kaunselor kita merasai perasaan itu. Jadi kita sebagai kita pegang etika kerahsiaan kan, dan juga kita pegang etika yang ada oleh Lembaga Kaunselor Malaysia. Jadi kita tahu ada kata apa garis paluan kaunselor dan klien. Jadi kita tidak boleh bercinta dengan klien. Jadi kalau kita ada bias, kita juga jatuh cinta, kita kena tamatkan sesi. Dan sebaiknya kalau kita nampak dia ada kecenderungan bukan untuk dibantu tapi untuk bercinta dengan kita, jadi kita minta secara baik untuk kita refer kepada kaunselor lain. Okey, sebab takut kita tidak profesional lagi. Jadi boleh ditarik kan lesen tu? Yes, betul. Jadi maksudnya janganlah risau jumpa kaunselor jatuh cinta dengan kaunselor pula. Sebab kaunselor ni dia ada lesen ya, lesen tu amalan ya. Jadi lesen profesional ni dia wajib untuk renew setiap 2 tahun sekali. Jadi kalau tak lengkap, tak complete dia punya CPD tu maknanya jam latihan kita dan juga etika tak terjaga, maka boleh ditarik balik. Jadi nak dapat semula tu sangat payah ya, 1000 jam amalan profesional baru layak untuk dipanggil temuduga dan lulus temuduga baru dapat lesen. Okey. Jadi secara ringkas kita dah habis dah. Okey. Secara ringkasnya apa mungkin nasihatlah pada penonton kita untuk perkhidmatan kaunseling dan apa yang kita tawarkan. Okey. So secara ringkas kata apa secelik sedar tak sedar dah kita nak melabuhkan tirai Jadi sebenarnya saya nak memanggil semua penonton pertama sekali kami ni kaunselor ni memang dilatih kan, kita profesional, kita ada etika, jangan risau. Jadi di segi etika kerahsiaan tu memang kita pegang sampai matilah. Dari segi kata apa dari segi profesional semua tu tidak boleh digugat lagi sebab memang kita terjaga. Inilah amanah kita, inilah mata pencarian kita. Jadi memang niat kita nak bantu. Cuma ada di antara mereka yang masih ada stigma, jangan risau. Okey, insya-Allah
Bila kita berjumpa, insya-Allah kita akan sama-sama membantu mencari jalan titik keluar itu hingga anda akan dapat kebahagiaan itu. Melainkan kes tu ada limitasi dia lah. Yes, betul. Kalau melibatkan kecederaan, kemudaratan, maka etika kerahsiaan tu akan Ini ada limitasi lah. ada limitasi dia untuk kita rujuk kepada pihak yang berkenaan. Betul, Kalau betul. kes tu dah jadi kes polis, maka kita tak boleh lagi merahsiakan. Jadi kita perlu merujuk kepada pihak yang berkenaan. Betul. Okay, terima kasih banyak kepada Cik Muhammad Rizwan Zambari di atas sokongan-dokongan untuk podcast kita. Terima kasih juga pada kru yang terlibat. Terima kasih banyak-banyak. Tanpa kru hebat ini, memang tak jalanlah kita punya podcast kan. Dan terima kasih juga kepada pihak-pihak berkenaan yang memberikan laluan ini kepada kita. Jadi sebagai tanda peringatan lah, ataupun tanda ingatan untuk setiap slot yang kita laksanakan, kita ada sesi autograf. Oh. So autograf ni kita nak minta tanda tangan kan kepada panel kita. Setiap sesi kita, slot kita ada poster, kita framekan kan, kita minta tanda tangan lah. Lepas ni kita akan gantung, nampak berapa ramai dah yang kita jemput ya. So insyaAllah kita punya podcast ni dia tak ada limit ya. Okay, silakan. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. So terima kasih pada semua penonton yang menyaksikan program podcast Heart to Heart Kaunselor CTF Fit LCK. Terima kasih dan mohon kerjasama juga untuk terus memberi sokongan kepada kami untuk topik-topik yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.